Salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Siti Sarah dan juga rakan-rakan sekelas yang lain. Hari ini kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan pembentangan kami yang bertajuk Perubahan dalam Pensejarahan pada Zaman Bani Umayyah hingga Zaman Bani Abbasiyah. Secara umumnya, pensejarahan bermaksud karya atau penulisan tentang peristiwa lalu yang ditulis oleh ahli sejarawan. Perubahan pensejarahan pada zaman Bani Umayyah dan juga zaman Bani Abbasiyah dapat dilihat melalui ciri-ciri penulisan dan juga karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh sejarawan yang wujud dalam kedua-dua zaman tersebut. Oleh hal yang demikian, pembentangan ini akan membahas tentang semua hal ini untuk mengenal pasti perubahan pensejarahan dalam zaman Bani Umayyah dan zaman Bani Abbasiyah. Ciri-ciri penulisan pada kerajaan Bani Umayyah. Yang pertama, penulisan menggunakan pendekatan histori dan pentafsiran. Yang kedua, penulisan lebih kepada gaya klasik. Yang ketiga, penulisan ilmu sejarah membahaskan tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat. Yang keempat, penulisan dilakukan pada kulit-kulit binatang dan pelepah tamak untuk mencatat. Yang kelima, sistem hafalan berubah kepada sistem penulisan, iaitu para ilmuwan tidak lagi tertumpu kepada bangsa Arab sahaja yang asli, akan tetapi disokong oleh golongan bukan Arab. Yang keenam, sentiasa merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Yang ketujuh, pembahasan ilmu banyak menggunakan akal oleh golongan rasionalis Islam, iaitu kelompok Mu'tazilah. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan mengenai ciri-ciri penulisan yang ada semasa kerajaan Bani Abbasiyah. Ciri yang pertama, konsep penulisan adalah berkaitan dengan perkembangan politik, sosial dan kesosialan dalam masyarakat. Yang kedua, penggunaan ar-rasail. Ar-rasail ini adalah merujuk kepada surat-surat atau dokumentasi sejarah yang menjadikan sumber utama kepada penulisan karya sejarah. Contohnya penulisan sejarah Abu Zakaria Al-Azdi, iaitu mengenai sejarah Al-Masir. Yang ketiga, catatan sejarah dapat dipindahkan dengan cara yang lebih cepat dari semasa ke semasa. Contohnya dalam surat-surat rasmi dan perjanjian serta ukiran sejarah pada dinding-dinding masjid dan tanah perkuburan. Yang keempat, aktiviti penterjemahan buku-buku daripada bahasa Yunani daripada tokoh terkenal seperti Aristotle dan Hippocrates ke bahasa Arab. Yang terakhir, iaitu hasil penemuan kertas telah mempergiatkan perkembangan ilmu pengetahuan. Penemuan kertas ini telah berjaya semasa kerajaan Harun al-Rashid. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang karya penulisan yang wujud semasa zaman Bani Abbasiyah. Antaranya ialah karya Al-Tarikh oleh Khalifah bin Hayyat yang menggunakan sistem penulisan berdasarkan Al-Nizam Al-Hawliyat. Penulisan berdasarkan Al-Nizam Al-Hawliyat merujuk kepada penulisan yang mengikut susunan tahunan. Beliau juga memulakan penulisannya melalui Al-Sirah, iaitu penceritaan. Penceritaan ini bukan sahaja tentang zaman Bani Umayyah, bahkan ada juga penceritaan tentang zaman Bani Abbasiyah. Selain itu, terdapat juga penulisan karya lain seperti Ansab al-Ashraf oleh Al-Baladuri yang merupakan seorang sastrawan dan juga perawi. Karya ini menjelaskan berkaitan Al-Sirah pada zaman ini. Sebagai contoh, beliau membuat penceritaan dalam karyanya tentang pemimpin-pemimpin Islam seperti ketua-ketua tentera, gubernur-gubernur dan khalifah yang terlibat pada zaman ini, khususnya dalam hal-hal pentadbiran negara. Yang ketiga ialah buku Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk oleh Al-Tabari. Buku ini menerangkan perbincangan tentang pemerintahan Al-Rusul dan Al-Muluk. Ia juga memaparkan cerita dan riwayat dalam pelbagai sudut tanpa membuat tarjih, iaitu memberi komen tertentu. Ia juga memberi peluang kepada sejarawan-sejarawan lain untuk mengkritik cerita atau sanad perawi. Yang keempat pula ialah buku Murush Al-Dabab wa Ma'adam Al-Jahar oleh Al-Mas'udi.
Buku ini ialah buku sejarah dan geografi yang disusun mengikut tempat-tempat. Ia juga memberi perhatian kepada sejarah bangsa bukan Islam di samping sejarah Islam, dan beliau terpengaruh dengan pemikiran penyokong-penyokong ahli Al-Bayat serta Mu'tazilah. Seterusnya, yang kelima ialah Uyun Al-Akbar dari Ibnu Qutaibah Al-Dinawari. Buku ini menerangkan pengarifan Ibnu Qutaibah dengan kecelaruan dalam sistem pentadbiran kerajaan Abbasiyah dengan menjelaskan tentang kemaslahatannya. Penulisan yang seterusnya ialah Kitab Al-Arab oleh Ibnu Qutaibah. Dalam kitab ini, beliau mengisahkan tentang kedudukan kaum Khurasan adalah terdekat berbanding kaum lain. Buktinya, dapat kita lihat apabila kaum Khurasan banyak memberikan sumbangan dan sokongan idea dakwah bagi kerajaan Abbasiyah ini. Kaum ini juga dikatakan merupakan penyokong setia kerajaan ini. Di samping itu, terdapat juga karya lain seperti buku Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis oleh Ibnu Qutaibah yang menerangkan tentang rakyat berhak menentang pemimpin yang tidak berakhlak. Dalam isu ini, beliau berusaha untuk membetulkan situasi ini dengan memberikan saranan yang bernas bagi mengatasi hal ini. Sebagai contoh, beliau berusaha untuk menyatupadukan rakyat Islam di zaman ini bagi mengatasi hal ini. Seterusnya, kita beralih pula kepada karya penulisan yang ada pada zaman Bani Umayyah. Yang pertama ialah buku Al-Tariq yang ditulis oleh Khalifah bin Khayyat. Buku ini menceritakan tentang berita-berita dan juga peristiwa-peristiwa pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Penulisan tersebut juga ditulis berdasarkan Al-Nizam Al-Hiwayat, iaitu mengikut susunan tahun. Yang kedua ialah hasil karya daripada Malik Ibnu Anas, iaitu buku Al-Muwatta. Penulisan ini menceritakan dan membahas tentang ilmu dan hukum agama Islam dalam zaman Bani Umayyah. Penulisan ini juga dilengkapi dengan pelbagai ilmu hadis dan juga ilmu fiqh dan sebagainya. Karya penulisan yang ketiga ialah karya penulisan yang dihasilkan oleh Ibnu Hazm. Hasil karya beliau adalah buku Al-Muhalla atau dikenali juga sebagai kitab Al-Muhalla bin Attar. Buku ini membincangkan tentang sistem perundangan Islam yang wujud pada zaman Bani Umayyah. Kesimpulannya, perubahan pensejarahan dalam zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dapat dilihat melalui ciri-ciri penulisan dan juga karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh sejarawan yang wujud dalam kedua-dua zaman tersebut. Sekian, terima kasih.